الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا علمنا من علمك ما ترضى به عنا. اللهم يا حلم خلقنا بالخلق الحلم. رب زدنا علما وارزقنا الفهما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita diberikan ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan norma baharu kehidupan kita setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih lagi diuji dengan kedatangan wabak virus coronavirus 19 ataupun COVID-19. Dan baru 2 hari kita lepas pada patai, kemudian mungkin akan patai pula. Ini semua ni adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tidak sangka, yang kita tidak jangka. Dan semua ini bukanlah satu perkara yang perlu kita rasa pelik. Kerana sebagai seorang Islam, kita wajib percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kita, dengan apa yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita. Sebagaimana Allah sebut juga di dalam Al-Quran, mafhum ayatnya, Allah menyatakan akan datang kepada kita manusia ini cubaan, malapetaka ataupun musibah daripada lautan ataupun daratan kerana tangan-tangan manusia. Maknanya kerana perbuatan kita manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kepada kita musibah. Kita sebut juga bala, kita sebut juga bencana. Sebagaimana yang kita sedang hadapi pada hari ini, seluruh dunia Allah Subhanahu wa ta'ala kenakan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita agar kita sentiasa berfikir tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita kebaikan, sebab apa Allah datangkan kepada kita bencana, sebab apa Allah memberikan kepada kita kegembiraan, ada kala wak mari juga kesedihan. Maka semua ini kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Islam yang telah mengaku dalam perjanjian kita dengan Allah dan juga Rasul melalui syahadah kita, maka wajib bagi kita kena fikir tilik tengok apa yang Allah kenakan pada dunia hari ini. Perlu kita lihat daripada manakah puncanya. Jadi daripada inilah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini ambo sebagai pemain simpanan tak gati dah nak bawa satu hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dinyatakan oleh ulama tanda-tanda akhir zaman. Hadis yang menunjukkan tanda akhir zaman, iaitu 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Bila berlaku maksiat ini di akhir zaman, zaman kita learn ini lah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan segerakan balasannya. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في الأسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجه. Maksud hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami suatu hari. Kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu. Perkara-perkara itu ialah 5 perkara tadi. Maknanya di sini muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berdalilkan kepada hadis ini Nabi sebut bahawasanya dikhusus kepada kaum muhajirin. Nabi berada dalam satu majlis, waktu tu kaum muhajirin ada dalam tu. Maka Nabi pun bersabda, menyeru kepada kaum muhajirin secara khusus. Secara umumnya hadis ini kena kepada kita juga, dan khususnya kepada muhajirin, tetapi secara umumnya kepada seluruh umat Islam. Maka Nabi menyatakan kepada kaum muhajirin, ada 5 perkara yang jikalau mereka ini telah mengerjakannya, maknanya telah buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bala, akan datangkan musibah kepada mereka. Kalau buat, maka Nabi kata, aku berdoa, berlindung, minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala agar kamu ni tidak termasuk di daripada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ni, hak 5 perkara ni. Maka begitulah juga kepada kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya mengharapkan agar kita ini bukan antara orang yang melakukan 5 perkara tersebut. Gapo dia? Yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tiada terzahir, yakni tiada ternampak penzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Ini 2 keadaan. Pertamanya Nabi kata bala yang akan datang dengan secara segeranya bila dilakukan apa dia? Penzinaan. Bila berlakunya zina di kalangan masyarakat kita secara terang-terangan dah, maknanya tak ada susuk-susuk dah. Orang nak berzina dah ni dengan cara terang-terang. Apa maksud zina? Bila kita sebut zina, jangan kita nampak zina ni maknanya dak 2 orang lelaki dengan orang perempuan yang bukan mahram duk messing dalam bilik tu dah.
Tak semestinya hak mesin tu baru kita panggil zina. Hak tu betul lah zina secara zahir dah. Zina ni maknanya perkara yang boleh membawa ataupun menjuruskan kepada berlakunya zina, ataupun kita sebut muqaddimah zina. Baru-baru nak buat, tak buat lagi, muqaddimah. Contohnya apa dia? Kita pegang tangan. Pegang tangan tu nak pergi kepada zina tu. Mula-mula pegang tangan dulu, lama-lamanya peluk, lama-lamanya hanya berubah dah lah. Dah berubah katnya mesin ke dia. Tu nak rajaknya perkara yang membawa kepada muqaddimah zina ini juga dilarang oleh Allah. Dalilnya di mana? Allah sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Allah tak rajak jangan berzina, tetapi Allah kata jangan menghampiri, maknanya jangan buat dulu muqaddimah dia. Daripada sudut pergaulan bebasnya, daripada sudut penampilan pakaiannya. Kadang-kadang pakaian ni boleh membawa kepada zina. Kalau orang puan pakai seksi-seksi, kita orang lelaki ni Allahu Akbar, yang mari kenali selalu dah. Mari kenali kat macam-macam lah. Kalau jenis email, hak jenis tidak ada ataupun email tu nipis berdoa kat, yang buat benda-benda yang tidak baik, yang rogu dan sebagainya. Serupa juga kita orang lelaki pun. Bukan orang puan saja pakai seksi, orang lelaki pakai seksi pun nyegerai juga orang puan. Sama-sama ada nafsu. Contohnya, maaflah sebut sekarang ni alhamdulillah di kalangan masyarakat kita hari ni suka beriadah. Riadah ke apa dia? Hak sahula ni, gatih basikal. Gatih basikal ni kat macam-macam lah. Ada atas Harbuh Raya pun ada, baru ni kat rumah hamba tu nak mari sini di Padang tu. Kemudian hak gatih basikal. Gatih basikal tu comel riadah, tetapi cara pakaian gatih basikal tu kita duk tiru hak orang-orang barat ajar kepada kita. Bila nak gatih basikal kena pakai seluar pendek hak sekerat, short pant dia panggil dah. Bawah pada lutut dah dia kata ustaz, tutup aurat, tapi ketat. Dia ketat, dia tutup aurat dah. Dia bukan menutup aurat ni maknanya menutup kulit kita. Tu dia panggil tutup kulit. Tutup aurat ni maknanya tak nampak bentuk tubuh. Tu baru tutup aurat. Kalau kita pakai benda hak ketat, seluar hak gatih basikal tu dia panggil seluar racing ke seluar pada hak fit tu. Maknanya kalau orang di atas pakai tu gendil juga. Boleh tengok baik dia tu saiz berapa, saiz 1.5 ke, saiz 2 ke, orang boleh tengok juga. Bermakna tu mendedahkan aurat juga tu. Orang puas tengoknya gerai juga. Serupa juga kita tengok orang puas sama aja. Sebab nafsu ini Allah Subhanahu Wa Taala beri. Maka hak rendah dia panggil muqaddimah zina, yang boleh mendatangkan penzinaan, yang boleh mendatangkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda ini berleluasa, sudah tidak ada segan silu lah. Ambo ingat kalau zaman ambo dan muslimin muslimat lebih lagi lah. Tak maknanya habis daripada ambo lagi. Pekat ayuh ambo lagi, pekat tuk lagi. Tak maknanya ambo ingat zaman ambo, zaman dulu. Tak kita nak pakai benda-benda hak seksi-seksi, nak pakai seluar pendek, masya-Allah, malu. Tak malu sebab apa? Sebab malu tu daripada sudut hukum pun memang tidak dibenarkan kita mendedahkan aurat. Apatah lagi bila kita bergawe. Bila bergawe orang zaman dulu bergawe juga. Bila bergawe dulu jauh-jauh. Kecek pun duk nyela tu sore, nyela ni sore seperti Ramli tu. Tapi lah ni tak ada dah. Dekat-dekat jalan beriringan tangan. Tambah-tambah kalau lalu depan kita dia pisah pula pegang tangan, dia pisah nak pula peluk. Ini nak ayat daripada sudut zahirnya, nyatanya penzinaan nak berlaku kepada zina ini semakin hampir, semakin jelas. Maka tanda-tanda inilah Nabi kata bila berlaku tanda-tanda ni dalam masyarakat kita ada, tapi kita tidak ambil peduli, kita tak sinak lari, kita tak sinak cara, maka kesannya apa dia? Nabi kata mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka. Maknanya satu penyakit ta'un ni pernah berlaku pada zaman sebelum ini, merebak. Satu penyakit yang berbahaya juga, cepat merebak juga. Lepas pada ta'un, zaman kita terdekat sebelum ni ialah AIDS. Akibat daripada penzinaan juga, AIDS seluruh dunia kena juga. Tapi tidaklah merebak sebagaimana ta'un tadi. Dan yang terbaru sekarang ni pula ialah COVID-19. COVID-19 ni tak kait dengan zina, tetapi kita kena ingat
dia tiap kait dengan zina, tetapi kerana berlaku penzinaan, berlaku kemaksiatan di mata kita sabit inilah, maka Nabi sebut akan datang ditimpa penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Maknanya sebelum ni tak ada COVID-19 zaman-zaman dulu, baru ada lah ni. Sebab apa? Antara sebabnya tadi lah, bila berlaku penzinaan, berlaku muqaddimah maksiat di dalam kalangan masyarakat kita, kita tidak ambil peduli. Maka daripada sinilah sebenarnya wajiblah bagi kita kena ambil peduli, kena cara bila kita nampak adanya sesuatu kemaksiatan, kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam negeri negara kita, maka wajib kita cegah dia. Cara nak cegahnya lagu mana? Nabi ajar dah 3 kaedah. Yang pertamanya, bila kamu melihat kemungkaran, Nabi kata pertamanya, dak halangilah ataupun cegahlah dengan kekuasaan, dengan tangan kamu. Tangan ni dengan mana kuasa kita. Kita ada kuasa ke tak? Kita ni menteri ke tak? Tak. Kita ni apa dah tok wakil ke tak? Tak juga. Kita ni tok gawa ke tak? Tak juga. Tok hulu tak juga. Tak berlaku. Cuma kita ni ketua keluarga je. Maka kita kena cegah daripada kita je lah. Kalau kita mampu, kalau tak mampu, Nabi kata cegahlah dengan lidah kamu. Maksud dengan lidah ni beri nasihat. Tak awal mek, jangan pakai lagu ni, tak baik, tak comel, tak berdosa dan sebagainya, kita royak. Bimbel tak kena tapa ke dia pula. Tak boleh harulah ni beki. Tak tebik-tebik kita tegur kat nyaping lalu dah. Biarlah. Tak usah dengan lidah. Nabi kata yang paling lemah untuk kita menegur dengan hati kita. Maksudnya kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, builah dak mek awal ni jauh tinggal maksiat dan sebagainya. Kita berdoa. Walaupun bukan ahli keluarga kita, tetapi umat Islam, se-Islam, seagama dengan kita, maka wajib bagi kita. Itu kaedah Nabi ajak. Maka berdoalah kita supaya tidak datang musibah sebagaimana yang kita hadapi hari ini. Maka cara untuk kita nak mencegah antara COVID yang kita hadapi tadinya dan hari ini ni dengan cara tadilah, dengan cara kita berdoa, pakat-pakat berdoa, pakat-pakat minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga antara sebab musabab tadi dapat dihilangkan dalam masyarakat kita dan Allah mengangkat penyakit ini insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, dan tiada mereka mengurangkan sukatan dan timbangan kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman pada kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Yang keduanya, kemaksiatan yang berlaku yang Allah akan datangkan bala selalu kepada kita kerana berlakunya ni bagi orang yang jual. Dia peniaga. Dan peniaga yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Timbang benda tu tak cukup kilo. Tak, jamil dulu orang beli gula kita timbang. Tak, lah ni jaga dah kita jumpa dah dia packing siap dah. Dia packing siap dah. Pernah tak kita letak atas apa dah timbangan tu? Cukup ke tak kilo tu? Hak gula kita beli hak packing tu. Acu letak dah sekali. Tak. Tapi tak ada lah ni muka timbangan muka dia packing siap, kita ambil pergi bayar je tempat dia. Tak. Mungkin kita klik di rumah kalau ada nimbang kat cuba letak. Cukup ke tak? Kalau cukup alhamdulillah. Kalau tak cukup, ni antara sebabnya. Dan itu kalau kita kata gula. Misal kita kata benda lain lah, pergi beli ikan bilis. Ikan bilis ke hak timbang kilo, sambal daging ke, tak kira tak gapo-gapo buah ke gapo ke, hak kita timbang kilo ni kadang-kadang tak setengah daripada setengah, bukan semualah. Tak ada segelintir penjual ni tak cukup sebunga je. Tak apa. Dia kata tak apa. Tak, kita beli tu tengok dah, nampak dia timbang kat jala dah. Pas dia kira juga, untunglah ke dia. Tak, bermakna tak cukup kilo. Kalau alah lebih tak apa, dikira sedekah. Tapi alah kurang ini agama kita dia larang. Jangan kita kata ada bos setengah apa dah sebunga je tak cukup, ataupun apa dah setengah bunga je, sikit dah lagi. Tak sampai sebunga pun sikit dah lagi. Sikit pun kita kena ambil kira. Jangan kita buat hukum sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit ke banyak kebaikan keburukan yang kita buat sebesar zarrah. Sebesar zarrah ni mana sebesar kumen. Kumen ni kita tak tengok dengan mata kasar, kena suluh dengan mikroskop baru nampak. Nak ayatnya halus bersatu pun Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira.
Tapi kita hari ni kita mudah kita buat hukum sendiri. Tak apalah bos sikit lah tu gak. Tak kena ambil kira orang tak cara. Kita kata orang tak cara sebab kita tak tanya lagi. Setengah orang tu jangan dia kira. Tak, setengah orang dia kira, setengah orang tak kira. Kira tak kira pun kalau kita kata tak cukup, kita kena bagi tahu kepada dia. Tu dia panggil ikhlas di dalam kita berjual beli. Sebab benda ni Nabi SAW telah dijadikan sebagai contoh kepada kita. Ketika mana Nabi SAW belum berkahwin lagi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan sebelum Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi dia ambil upah bawa barang-barang dagangan Siti Khadijah bagi jual. Siti Khadijah ni antara orang yang paling kaya lah di Mekah pada waktu itu, antara orang perempuan yang kaya. Dia ni ramai orang-orang yang bawa barang dagangan mengambil upah dengan dia. Maka dia bayar upah. Maka antaranya Nabi pun salah seorang. Dalam ramai-ramai tu dia rasa pelik. Nabi Muhammad SAW ni bila bawa barang dagangan dia habis semua dan mendapat untung yang banyak, mendapat pulangan yang banyak. Jadi dia suruh hairan, lagu mana Muhammad ni jual. Tak, benda habis pada untung besar pula. Jadi satu hari dia minta hamba dia gitu Muhammad. Mungkin sekali dengan Muhammad mu tengok lagu mana cara dia berniaga. Aku nak tahu. Nak rahsia dia tu. Maka bila kita tengok, maka di situlah hamba dia lihat Nabi SAW dia letakkan barang yang dia jual tadi dengan tumpukan-tumpukan yang berbeza. Contohnya kita kata buah kurma lah. Nabi jual buah kurma grade A, maka dia tak stopok. Grade B dia tak stopok pula, grade C dia tak stopok, dan harga pun berbeza. Bila orang mari nak beli, dia bagi tahu ni hak molek ni, grade A ni comel jual, maka harga dia mahal sikit, harga sikit dia ayat belakang. Bila orang nak beli, orang tidak akan rasa terkilan dah. Suruh nak makan hak molek, beli hak mahal. Suruh nak makan hak pertengahan, beli hak grade B. Suruh nak makan, nak klik lenyek-lenyek, nak buat jepuk kan, ambil hak grade C. Maka tidak ada satu benda yang boleh menyakiti hati orang. Sebagaimana kalau kita tengok hari ini ada segelintir orang nego buah ke nego berapa ke, kadang-kadang dia capur habis. Wah 5 dia beli juga dah 2-3 tu. Hak ni tu grade tu ada dah sebenarnya, tapi sebab nak utuh maka dia gaul belakang. Bila gaul belakang kita pun beli dengan harga yang satu sahaja. Bila klik juga ada hak masai pun ada, hak manis pun ada, hak tawar pun ada, capu belakang. Itu nak ayat daripada sudut penipuan yang berlaku di dalam perniagaan. Maka ini antara tanda-tanda akhir zaman yang boleh mendatangkan musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita. Maka kesan daripada orang yang tidak menimbang daripada sudut perniagaan dengan cara yang betul, kata tak cukup, maka di sini Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki, dan juga kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. 3 kali. Pertamanya Nabi kata didatangkan kemarau, maknanya panah. Kita hari ni pun kita rasa panah juga. Kadang-kadang suruh panah juga, Masya Allah, nyekik dah. Bukan panah biasa, panah tu siapa kau nyekik sakit kita. Keadaan tadi kemarau yang kita rasa keterlaluan sangat. Yang keduanya susah mencari rezeki. Hari ini bila kita tengok daripada sudut mendapatkan rezeki, untuk kita nak memperolehi rezeki daripada kehidupan kita hari ini, nampak payah sikit. Sebab apa? Sebab adanya orang-orang yang lagu ni yang kita tahu kedai ni memang daripada sudut jual belinya, daripada sudut timbangan sukatannya memang dia tak betul dah, tapi kita buat senyap, kita buat tak tahu je. Bila kita buat senyap, kita buat tak tahu, bermakna kita pun menempah saham dia juga. Kita ada juga sedikit daripada sudut dosa yang kita akan kongsikan dengan mereka. Sebab apa? Sebab kita tahu, tapi kita buat tak cara. Sebab dalam masyarakat kita hari ini, kita buat satu konsep hidup kita, jangan jaga tepikan orang. Bila kita kata jangan jaga tepikan orang, bermakna kita tak akan peduli apa yang orang buat. Bila kita tidak akan peduli apa yang orang buat, maka termasuk saat ni dah. Sama ada orang nak berzina ke, sama ada orang nak timbel tak cukup ke, ikut dia, tak sabit dengan kita pun kita kata. Tetapi sebenarnya benda ni bersabit dengan kita.
Sebab Nabi SAW nak menyatakan kepada kita, tanda kita orang beriman kepada Allah dan juga Rasul ini ialah kita ada sifat rasa kasih sayang kepada umat Islam. Maknanya kalau dia buat benda tak betul, kita kena rasa kasih kepada dia. Caranya kena tegur. Sebab itulah Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang itu jikalau dia tidak rasa kasih kepada saudara dia sebagaimana dia rasa kasih kepada diri dia. Hari ini kita nak diri kita ni baik, kita nak diri kita ni sempurna, nak comel, makan sedap dan sebagainya. Tapi di kalangan umat Islam kita segelintirnya ada yang kelaparan, ada yang kebuluran, ada yang tidak ada tempat tinggal dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah salah satunya Islam menganjurkan kepada kita berzakat. Zakat ni kepada asnaf mereka tadi lah. Mereka yang susah, fakir, miskin, orang yang dalam berhutang, dan gharimin, dan orang yang di dalam kesempitan dan sebagainya. Maka asnaf hak lapar yang disebut dalam Al-Quran tu, maka zakat inilah untuk kita nak bagi kepada mereka. Dan zakat ni dikeluarkan kepada orang yang mempunyai kelayakan. Bukan semua kena waktu bagi zakat, kecuali zakat fitrah. Fitrah ni wajib kena tubik belaka. Jangan kita kata hamba umur 80 90 dah ustaz, dah tak bayar zakat dah berkali. Pengalaman hamba waktu hamba jadi tu email dulu, waktu kita baci terah. Dak tu email ni setahun sekali dia kena baci terah. Tujuan bacinya, majlis suruh kita baci ni tujuannya nak suruh kena anak muking. Tu sebenarnya. Tapi ada setengah tu email tu pakai tak baca dah, dia kita kedai kopi tulis nama siap agak ambil belakang situ. Dia pesan dah tak kena anak muki. Hak tu kadang-kadang tu email tak kena anak muki tak kena tu email. Tujuan bacinya nak suruh kita tu email ni pergi sebuah ni anak muki kita. Berapa orang nambah dah seorang. Dah boleh anak pula seorang. Ni nambah isteri seorang. Dia nak tahu tu. Hak ni orang mati dah seorang. Tu tujuan dia. Jadi hamba satu pada ketika dulu gilah baci. Gi baci di rumah. Seorang orang tua perempuan, umur dia dekat dengan 90 dah. Hamba pergi dekat assalamualaikum, dia pun tubik. Kata mak, hamba ni tu email nak baci terah. Dia pun jawab, alo lah awe-awe, dia panggil awe lah. Alo lah awe-awe, mak ni kena lagi ke terahnya? Dia boleh tanya kena lagi ke terah. Hamba tanya apa? Lah mak tua dah ni, nak kena terah lagi ke? Tu nak rajaknya ada hak tak reti lagi. Tak faham lagi. Fitrah ini, zakat fitrah wajib kena apabila dia hidup di dalam bulan Ramadan. Start 1 Ramadan dia hidup situ hinggalah sebelum sembahyang raya 1 Syawal, sebelum sembahyang raya wajib kena bayar fitrah. Sama ada dia hidup ke dia mati dalam fatrah ataupun dalam tempoh tersebut. Maka benda ni dah tujuannya nak bantu tadi. Maka yang kedua tadi, apabila seseorang itu tidak menjaga daripada sudut timbangannya, maka dia kena. Itulah kita nak jaga. Dan yang ketiganya Nabi sebut juga berlaku kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Bila timbangan sukatan ni dibiarkan, seolah-olah berlakulah unsur-unsur riba. Unsur-unsur riba di dalam perniagaan. Dalam perniagaan ni dia ada 2 jenis. Satu dia panggil bai'un, satu dia panggil riba. Bai'un, jual beli yang mengikut syarak, mengikut syariat yang dihalalkan. Riba, jual beli yang diharamkan. Ada unsur-unsur penipuan. Jual beli juga riba ni. Jual beli yang ada unsur penipuan dan juga penganiayaan. Sebab tu dah Allah sebut dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli bai' dan juga mengharamkan riba. Maka inilah kita kena jaga supaya bila kita ni sebagai pemimpin, maka benda ni kita kena tangani lah. Tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin. Baik. Seterusnya yang kedua, yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda. Ada meninggal.
Dan yang ketiganya, tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan dari langit jikalau tiada ada binatang yang hidup di permukaan bumi. Tentulah mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ni pula berlaku dalam masyarakatnya, mereka tidak mengeluarkan zakat. Tak sini waktu ambil zakat. Zakat ni wajib. Zakat ni satu perkara yang wajib kerana dia adalah rukun Islam. Wajib kita keluarkan zakat. Dan jenis-jenis zakat, berasa muslimin muslimat maklumlah dah hamba sebut tadi, zakat fitrah tu wajib kepada semua orang Islam. Zakat-zakat lain, zakat harta benda, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanaman dan sebagainya lagi, itu dia tengok kepada individu-individu tertentu. Kalau orang menega, kita bukan orang menega, tak kenalah kita tak menega. Kalau orang menanik, maka dia kena. Tak tengok kepada sukatan dia adalah haul dia dan juga nisab dia. Dan berapa dia punya gatal dia, kalau merah berapa ekor, jenis berapa, semua tu ada belaka dikira. Maka zakat ni bila seseorang itu tidak mengeluarkan zakat, maka wajib bagi dia kena qada. Hari ini pernah dah di kalangan kita ni ada yang terlepas zakat. Contohnya kita kata zakat terus lah, banyak sekalinya, nampak jelas. Zakat fitrah dalam masyarakat kita ni kadang-kadang orang tak teringat nak bayar. Kabar-kabar lepas maya raya baru teringat, terus tak bayar lagi, pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam yang nak bayar terus ni, waktu tu dia bukan fitrah dah, dia jadi sedekah. Sebab apa? Sebab tempoh tadi, masa tadi, sebelum semaya raya boleh lagi bayar zakat fitrah. Lepas semaya raya tak ada zakat fitrah dah. Bermula zakat fitrahnya masuk malam bulan Ramadan. Contohnya umum oleh penyimpan mohon raja besar-besar maka dia kata esok puasa, waktu maghrib ni, masuk waktu maghrib dikira 1 Ramadan, boleh dah kita nak bayar zakat. Cuma kena tengoklah daripada sudut berapa dia punya harga zakat mengikut negeri-negeri lah, tak serupa. Maka di situlah kita bayar bermula. Sekiranya tidak bayar, maka Nabi kata mereka ini akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menikmati air hujan. Allah tidak akan waktu hujan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Tepat-tepat orang tidak keluarkan zakat. Tetapi Allah waktu turun tadi itu sebab apa? Bukan kerana kita, tetapi kerana binatang. Sebab ada binatang ni lah Allah turunkan juga hujan. Sebab nyanyo ke binatang. Sebab itulah kita kadang-kadang ni kita menumpang juga tuah yang ada pada binatang. Sebab itulah di dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk menganiayai binatang. Jangan awak nyanyo ke binatang. Di dalam undang-undang dunia sendiri pun setengah negeri dibuat satu undang-undang. Siapa-siapa yang aniayai binatang tanpa sebab, maka kena denda. Ada akta dia. Sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat kita itu pun ada mesin kucing dalam mesin basuh tu. Siapa mampu kucing tu, hak bunuh dan sebagainya, kena denda. Sebab apa? Sebab menganiayai binatang. Dalam Islam dia larang. Betul lah, kalau kita kata undang-undang itu dilaksanakan, maka undang-undang lain pun kena jaga. Baik, itu yang ketiga. Seterusnya yang keempat, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh mereka, dan musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Yang keempatnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang tidak ikut perintah Allah dan juga Rasul. Maksudnya tidak buat apa yang Allah suruh dan juga Rasul suruh, dan tidak tinggal apa yang Allah dan juga Rasul larang. Hak larang itu kita tak tinggal, kita pergi buat pula sebaliknya. Maka perjanjian kita dengan Allah itu kita mungkiri. Mungkir ke mana? Bila kita berjanjinya kita lupa. Syahadah yang kita ucapkan itu adalah perjanjian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, maknanya aku berjanji, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, dan aku bersaksi juga bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila kita berjanji lagu tu bermakna gapo Allah suruh, Rasul suruh, kita kena buat. Maka bila kita ingkar perintah Allah dan juga Rasul, maka di sinilah musibahnya Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada kita. Kesannya dia kata di sini akan memberi kuasa kepada musuh.
Bila kita langgar perintah Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, musuh akan jadi kuat. Bila musuh akan jadi kuat, dia akan merampaslah benda yang kita ada. Dalilnya lagu mana? Apabila kita sama-sama kita ni duk bala. Maknanya di dalam Islam Allah larang. Allah suruh kita berpegang dengan tali Allah. Dalam satu ayat yang mafhumnya Allah kata berpeganglah dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Berpegang dengan tali Allah tu berpegang dengan hukum-hukum Allah. Tapi hari ini boleh kata seluruh dunia hari ini sama-sama Islam, kita ada balah sama-sama kita. Musuh duk tengok, biar ada balah dulu, biar ada balah dulu. Nampak lemah, ketika inilah musuh akan masuk kepada kita dan dia akan merampas apa yang kita ada. Sebab itulah hari ini tidak hairan, sebab ini adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Cuma jangan libatkan kita ni sebagai tanda tersebut. Ni hot Nabi sebut di awal tadi. Jangan jadikan kita ni sebagai penyebab tanda-tanda tersebut. Maknanya kalau orang balas tak sedap cara. Kita ikut apa yang dinyatakan oleh Allah dan juga Rasul. Supaya juga daripada sudut hukum hakam. Daripada sudut hukum hakam hari ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah pakat balas belakang. Kalau ustaz ni dia kata hak dia betul, dia akan tuduh orang lain salah belakang. Ustaz tu pula dia kata hamba betul, ustaz ni salah, balah sama-sama ustaz. Sedangkan kalau kita tengok ulama-ulama dulu dia tak balah. Bila ada benda khilaf ni makna perselisihan pendapat yang mempunyai dalil masing-masing, itu dia panggil khilaf. Contohnya kita tengok 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Masing-masing ulama belaka khilaf. Dia ada pendapat masing-masing dan ada hujah masing-masing. Contohnya kita ambil daripada sudut ibadahnya, kita kata cara ambil air semayang. Dalam mazhab Syafi'i kita, basuh 3 urat rambut yang berada dalam kawasan kepala sah dah, kita dikira basuh rambut. Tapi dalam mazhab Hanafi dengan Maliki, dia kata tak sah, kena basuh separuh, katanya Hanafi. Maliki kata basuh semua. Masing-masing orang mari hujah masing-masing. Bila orang hujah, Hanafi tak kata Maliki dengan Syafi'i ni salah ni, bid'ah ni, ataupun gapo tak kena ni. Dia tidak menyalahkan masing-masing. Masing-masing kata nak pakai mana-mana boleh berlaku. Sebab dia panggil khilaf yang mempunyai dalil yang kukuh, maka amalkanlah. Tapi dalam masyarakat kita hari ini, bila kita mengaji kita rasa hak kita yang betul, hak orang lain salah berlaku. Sedangkan masing-masing ada dalil berlaku. Benda khilaf pula, benda perselisihan, maka terjadi perselisihan ini menyebabkan kita lemah. Bila kita lemah, maka musuh akan mengambil kesempatan untuk nak melemahkan kita ataupun meminggirkan kita lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masa dalam 2-3 minit lagi. Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihannya, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Ini bagi orang pemimpin pula lah. Hak jadi sebagai pemimpin. Siapa dia pemimpin tu? Kita semua. Kita pemimpin juga. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ini adalah pemimpin. Kita pemimpin pada diri kita, pemimpin kepada keluarga kita, pemimpin kepada masyarakat kita, pemimpin kepada jajahan kita, negeri kita, negara kita. Semua pemimpin ni dia bertanggungjawab untuk melaksanakan apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran dan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam suratul Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa-siapa yang tidak menghukumkan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni ialah orang yang zalim. Zalim pada diri dia, zalim kepada orang yang dia pimpin. Dengan sebab itulah hari ini bila kita tengok ada di kalangan pemimpin, tak kiralah hak mana sekalipun, tidak mengikut apa yang Allah suruh, maka kesannya Nabi sebut dalam sini akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Debat sama-sama sendiri. Debat sama-sama sendiri. Sebab hukum Allah ni Allah buat comel dah untuk kita manusia, tapi kita pergi beki, kita pergi cari kot lain dan sebagainya, yang menyebabkan di dalam masyarakat, di dalam komuniti kita, dalam keluarga kita akan berlakulah sesuatu perkara perselisihan
pergaduhan dan sebagainya. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini antara 5 perkara yang Nabi pada sebut dah kepada kita supaya kita berhati-hati di akhir zaman ini, dan untuk kita nak menghalangi, untuk kita nak minta Allah Subhanahu wa taala tarik balik semula musibah yang datang kepada kita, maka 5 perkara ni kita kena bantu diri kita, masyarakat kita, supaya benda ini tidak merebak ataupun tidak menular secara berleluasa dalam masyarakat kita. InsyaAllah kita pakat-pakat bantu dengan kaedah 3 cara hak Nabi sebut supaya kita mencegah kemungkaran di kalangan kita dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi yang berasa pada pada malam ini, insya-Allah moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada kita. Akhir kalam, marilah sama-sama kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waftah alaina abwabal ilmi wa abwabal barakah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa minal bala' wal waba' wa minal fitnati wa minal hasad minna ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah.